Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam siri ketiga teori menjejaki pengembaraan Zulkarnain. Sebelum anda mengikuti bersama saya dalam menerokai dan menjejaki pengembaraan Zulkarnain dalam siri ketiga ini, pastikan anda telah menonton video pengembaraan Zulkarnain dalam siri pengenalan dan siri kedua, supaya anda boleh faham keseluruhan cerita pengembaraan ini. Terlebih dahulu ingin saya menyatakan perkongsian ini hanya sekadar teori di antara teori-teori yang telah banyak terdapat di alam maya. Apapun, kami berharap agar anda juga mengambil inisiatif membuat carian dan kajian melalui segala informasi yang dikemukakan dalam beberapa siri video ini. Dalam siri pengenalan, kita telah mengetahui akan kebolehan Zulkarnain untuk mengembara dari satu tempat sepantas kilat melalui ilmu teleportasi yang dikurniakan Allah kepadanya. Dan dalam siri kedua kita telah melihat bagaimana Zulkarnain tiba di lokasi Laut Mati serta menangani satu kaum yang kufur kepada Allah. Seterusnya kita akan lihat pula siri ketiga, pengembaraan ke arah matahari terbit ke arah timur seperti yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat 89, 90 dan 91 dalam surah Al-Kahfi. Dari ayat 89, surah Al-Kahf yang bermaksud, kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dari ayat 90, surah Al-Kahf yang bermaksud, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Dari ayat 91, surah Al-Kahf yang bermaksud, demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Seperti yang dijelaskan terdahulu, Zulkarnain mengembara dari satu tempat ke tempat lain sepantas kilat dengan menggunakan ilmu teleportasi yang dimilikinya. Selepas menyelesaikan misinya di Laut Mati di arah barat matahari terbenam, dalam ayat 89, Zulkarnain berpatah balik ke arah timur iaitu arah matahari terbit. Dalam ayat 90 dari surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang ketibaan satu tempat yang sehingga kini belum diketahui. Ramai pentafsir menjangkakan kawasan yang dilawati Zulkarnain adalah kawasan gurun di mana penduduk berkenaan terdedah kepada kepanasan matahari yang tiada perlindungan bagi mereka seperti yang ditafsirkan berbunyi. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Bagi kami, ayat sebenarnya tidak rujuk kepada kepanasan matahari yang terbit atas kaum berkenaan, tetapi ianya menceritakan tentang kedatangan Zulkarnain secara teleportasi, mengikut tafsir begini. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapati dirinya tiba atas suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya bermaksud satu hubungan persahabatan yang baik dan menerima kedatangan Zulkarnain dengan tiada permusuhan antara mereka. Seterusnya dalam ayat 91 dalam surah Al-Kahfi, demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Ayat ini bermaksud Allah amat mengetahui meliputi segala apa yang dilakukan Zulkarnain ke atas kaum ini. Setelah Zulkarnain menyelesaikan misinya di Laut Mati, kami amat berkeyakinan kebarangkalian adalah tinggi iaitu lokasi kedua yang didatangi Zulkarnain adalah satu lokasi yang terdapat di negeri Kedah iaitu di kawasan Sungai Batu seperti yang disebut dalam ayat 90 surah Al-Kahfi. Kedatangan Zulkarnain menjadi rahmat kepada satu kaum yang terdapat di daerah itu kerana di sini bermulanya satu tamadun yang terawal di Asia Tenggara iaitu tamadun Sungai Batu dan permulaan wujudnya kerajaan Kedah Tua. Tidak mustahil untuk kita katakan kedatangan Zulkarnain telah merubah kehidupan kaum yang berada di sini dalam segi kepercayaan beragama, kehidupan, pentadbiran, pelajaran dan ekonomi yang menjadikan kaum ini yang terkuat ketika itu. Mari kita dengar sedikit penjelasan dari video klip Profesor Dr. Abdul Muati perihal kaum yang menduduki kawasan Sungai Batu dan maklumat yang kita boleh ambil iaitu kehadiran Zulkarnain membawa agama Tauhid ke daerah ini. Agama orang Melayu, agama Islam lah.
Ini dia buat excavation di Sungai Batu. Sungai Batu tu, tuan-tuan, Sungai Batu, Sungai Petani kan. Kajian-kajian yang dibuat oleh Profesor Mokhtar, Datuk Mokhtar Sidin, USM, mendapati bahawa tamadun Sungai Batu itu, tamadun Melayu, bermula 500 tahun sebelum Masihi. Dan kawasan yang didiami oleh orang Melayu di Sungai Batu itu seluas pulau Singapura. Daripada kaki bukit Gunung Jerai itu sampailah ke kawasan Sungai Batu. Kalau sebesar pulau Singapura, maknanya ramai orang duduk itu kan? Tetapi aneh, kerana tidak dijumpai, mungkin belum jumpa, saya tak pasti, tapi tidak dijumpai satu pun tapak candi yang besar. Kalau kawasan besar macam itu, sekurang-kurangnya candinya sebesar Borobudur ataupun sebesar Angkor Wat. Tak jumpa. Tokong tak jumpa. Korek dalam tanah tu tak jumpa. Tokong tangan 8 ke, tangan berapa 6 ke, tak jumpa. Jadi apa agama orang Melayu waktu itu? Ya, adalah teori yang mengatakan orang Melayu masa itu Hindu lah kot. Pasal apa? Pasal di Lembah Bujang ada jumpa tapak candi, tapi kecil. Kalau kecil bukan candi, mungkin tapak penyembahan saja, dan itu pun belum tentu milik orang Melayu, mungkin milik pedagang Hindu yang datang daripada India. Di Sungai Batu tu tak jumpa. Jadi ada satu lagi teori yang menarik yang mengatakan bahawa barangkali, ini kena kaji lagi, orang Melayu waktu itu beragama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Lepas tu masjid tak jumpa pun. Masjid itu syiar Nabi Muhammad. Zaman agama Hanif itu bukan kena sembahyang jemaah lagi. Sebab apa? Apabila Raja Kedah yang pertama masuk Islam tahun 1136, namanya Sultan Al-Muzaffar, itu nama Islam. Ya, nama sebelum Islam itu Praong Mahawangsa. Dia masuk Islam 1136. Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahawa orang Melayu, rakyat, bangun menentang agama baru itu. Artinya begitu mudah rakyat menerima kedatangan agama baru itu. Tak seperti di tanah Jawa. Sehingga kan Sunan bukan Sunan Kalijaga, Sunan apa namanya itu? Bukan Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Bonang, Sunan yang seorang lagi itu, Raden Fatah. Dia terpaksa berperang untuk memaksa ataupun untuk mengalahkan tentangan daripada Hindu yang begitu kuat. Tapi dalam catatan kita tak pernah ada peperangan agama orang Melayu, kalau katakanlah Hindu, yang menentang agama Islam dengan mudah sahaja. Sebab itu teori yang kedua itu menarik, sebab saya katakan begitu mudah orang Melayu pada waktu itu menerima agama Islam. Apabila rajanya Praong Mahawangsa itu memeluk agama Islam 1136. Selain dari berdakwah agama tauhid kepada kaum ini, satu lagi sumbangan Zulkarnain adalah mengajar mereka dalam mengekstrak besi. Perusahaan mengekstrak besi menjadi tumpuan kami dalam siri ketiga ini. Untuk rekod yang lebih hebat, besi diperkenalkan oleh Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-11 sebelum Masehi, iaitu 300 tahun sebelum industri besi bertaraf dunia dijalankan di Kedah, Malaysia. Melalui penemuan Sungai Batu, selepas Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kerajaan besar ayahanda baginda Nabi Daud alaihi salam. Berdasarkan penemuan di Sungai Batu, Melayulah yang menjadi bangsa utama yang menjalankan pekerjaan secara dunia, iaitu mengeluarkan besi yang dilebur untuk kegunaan semua tamadun dunia semenjak 788 sebelum Masehi. Salah satu misteri di tapak arkeologi Sungai Batu adalah tuya. Tuya adalah alat peniup angin. Terdapat 2 juta tuya di tapak arkeologi Sungai Batu yang menjadi misteri hingga kini. Pergilah mana-mana sahaja di kompleks arkeologi Sungai Batu, pasti akan menjumpai tuya peniup angin, iaitu peralatan penting dalam industri kuno peleburan besi.
Ia berbentuk bulat panjang bersaiz 8 inci dan ada lubang di tengahnya yang digunakan oleh masyarakat purba Sungai Batu ketika itu untuk mengepam udara di relau furnace semasa proses peleburan. Kami menjumpai lebih 2 juta tuya di sini. Jadi, dengan jutaan tuya dan 12 tapak peleburan serta kehadiran begitu banyak bijih besi, bayangkan bagaimana sibuknya industri peleburan besi di sini ketika itu, kata Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin. Bayangkan, bukan 10, bukan 1000. Bukan juga 10,000 tetapi lebih 2 juta tuya ditemui. Antara misteri yang masih belum dipecahkan ialah, di mana produk akhir peleburan besi di Tamadun Sungai Batu. Mungkinkah semua produk besi digunakan untuk satu peristiwa besar-besaran sekitar kerancakan aktiviti di tapak arkeologi itu pada masa silam? Berjuta-juta tuya, untuk apa? Berjuta-juta tuya yang bersepah itu menunjukkan adanya perindustrian besar-besaran tahap mega untuk menghasilkan produk-produk besi. Jika ada pengeluaran, mesti ada permintaan. Apa yang menariknya lagi, Tamadun Sungai Batu dari segi pentarikhan telah mengatasi Tamadun Yunani dan Tamadun Rom yakni Ancient Rome dan Classical Greece. Ikutilah siri keempat dalam menjejaki perjalanan pengembaraan Zulkarnain dalam misi menangani keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum itu, di peluang yang ada ini, saya ingin mengajak anda untuk memastikan kesan-kesan sejarah ketamadunan Sungai Batu dijaga. Jika benar kaum adalah kaum Melayu dan tempat yang sebut adalah Sungai Batu yang terletak dalam negara kita seperti yang dimaksudkan Allah dalam ayat 90 dan 91 maka tugas kita untuk memelihara tempat ini dengan sebaik mungkin. Banyak maklumat tentang sejarah tempat ini yang boleh anda dapat dari Facebook Sungai Batu Tamadun Terawal Asia Tenggara. Saya ingin mengajak anda untuk datang sendiri dan melihat secara nyata kesan-kesan sejarah yang terdapat di sana. Sekian, jumpa lagi dalam siri keempat, teori menjejaki pengembaraan Zulkarnain. Wassalam.